Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung dengan bab yang sebelum ini juga iaitu bab 8, serahkan data tak terkumpul. Okey, kita masuk kepada subtopik yang lain iaitu 8.1.2, membandingkan dan mentafsir, serahkan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun dan juga plot titik dan seterusnya kita membuat kesimpulan. Okey, macam mana kita nak menentukan plot batang dan daun kan? So, yang pertama, kalau dia beri kamu skor atau apa-apa nombor sekalipun, kamu akan pecahkan dia kepada dua bahagian. Okey, contohnya seperti begini. 68, kamu letakkan 6 asing, lepas tu kamu dash, lepas tu letak 8. Sama jugalah dengan ini, 8 dan kosong kan? So, kamu pecahkan dia jadi 8 dan kosong. Okey, seterusnya, nombor yang mewakili puluhan digit itu kita panggilnya sebagai batang dan yang berada pada satu digit itu iaitu daun. Contohnya ini, 68. So, 60. Jadi, dia puluhan digit kan? So, kita letakkan dia sebagai batang dan 8 pula satu digit sahaja, kita sebut dia sebagai daun. So, sama jugalah seperti ini, 88 sebagai batang dan kosong sebagai daun. Okey, contohnya lah, katakan bahawa skor kelas kamu mempunyai skor ujian 60, 75, 83, 65 dan 90 yang mana merujuk kepada batang dan daun. Okey, kat sini kamu boleh tengok batangnya merujuk kepada 6, 7, 8, 6 dan juga 9 seperti yang kat dalam ni lah, dan juga daun dia pula adalah 0, 5, 3, 5, 0 dan nombor kat belakang ni. Okey, macam mana pula kita nak memplot dia kan? Okey, so sini cikgu akan bagi dua contoh jenis. Okey, kalau kamu tengok sini ada 6, 7, 8, 6, 9 dan ada kat sini 6, 7, 8, 9. Okey, sebenarnya sebelah kiri ini adalah salah ya. Kenapa dia salah? Sebab kita tak boleh letak pengulangan nombor yang sama. Kalau dia ada 6, 6 sekali je. 7 pun 7 sekali je. So inilah yang betul. 6, 7, 8, 9. Kalau untuk daun, sama juga. Ini kalau kamu tengok dia ada dua kan. Dia ulang dua kali nombor 5 ni. Sebenarnya kita cuma perlu ulangnya sekali saja. So dia akan jadi 0, 3 dan 5 sahaja. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini ada gambar Barbie kan. Cerita Barbie. So, ini kalau ikutkan kita bilang berapa orang kat dalam ni. So kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12. Okey, kucing ni tak payah kira, dia bukan orang. So kita ada 12. So batang ni merujuk kepada 1. Sebab 12 kan. So 1 tu merujuk kepada batang dan 2 kat belakang tu merujuk kepada daun. Okey, seterusnya, apa yang anda faham tentang plot titik? Okey, so ini adalah contoh plot titik. Plot titik bermaksud carta statistik yang mengandungi titik-titik yang diplot menggunakan skala seragam. Okey, kat sini cakap mengandungi titik-titik yang diplot. Maksudnya nanti dia akan bagi kamu satu jadual ringkas macam ni. So, kamu akan plotkan dia sebegini. Titik-titik ni dia panggil dia plot lah titik-titik ni. Menggunakan skala seragam. Contoh skala seragam adalah seperti berikut. So, maksudnya nombor dia akan, kalau dia nak kira titik plot ni pun 0, 1, 2, 3 macam ni. Dia plot. Maksudnya dia merupakan skala yang seragam. So, kalau lah dia letak 1, tiba-tiba letak 5, tiba-tiba letak 8. So dia tidak seragam lah kiranya sebab dia tak berlanjutan nombor tu. Okey, seterusnya kita masuk kepada bagaimanakah ingin membandingkan dua atau lebih set data berdasarkan plot titik. So inilah dia contoh plot titik. Yang ini saya ambil daripada buku teks muka surat 217. Okey, kalau kamu tengok dekat dalam ni, okey, kalau merujuk buku teks lah soalan dia yang pertama, data manakah yang menunjukkan serakan yang lebih besar? Berikan justifikasi anda. Justifikasi tu berikan sebab lah ya. Okey, so serakan yang lebih besar. Kalau kamu tengok ni, serakan jarak yang lebih
jauh lah, besar jarak dia kalau kita nak tengok antara dua perbandingan ni. So, kalau yang untuk skor dalam kuis sains, dia punya nilai terbesar dia adalah 15 dan nilai terendah dia adalah 8. Manakala untuk skor dalam kuis matematik, nilai yang paling tinggi adalah 15 dan yang paling rendah adalah 9. Jadi dekat sini kita boleh cakap skor serangkaian skor dalam kuis sains lebih besar. Sebab apa dia lebih besar? Sebab kalau kita tolakkan 15 dengan 8, kita akan dapat nombor 7 kan? So, kalau untuk kuis dalam skor dalam kuis matematik pula, kalau kita tolak 15 tolak 9, kita akan dapat 6. 6 ke? Kan? Itulah sebab dia kalau ditanya, sebab apa? Sebab apa kita kata skor dalam kuis sains ni tinggi? Sebab kalau kita tolakkan 15 tolak 8, kita akan dapat 7. Sorry. Okey, 7. So, kalau kita tolakkan, dapat 15 tolak 8 dapat 7. Mana berkala, kalau untuk bawah ni, kita tolak 15 tolak 9 dapat 6. So, majoritinya inilah kan, dia punya jawapan. Sebab apa? Sebab kita boleh kata dia punya beza cerapan data dekat skor dalam kuis sains ni lebih tinggi lah berbanding dengan skor dalam kuis matematik. Okey, untuk soalan seterusnya. Kuis manakah mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi? Okey, sebab kita boleh kata kuis sains lah kan yang lebih tinggi sebab dia dapat 7, yang ni dapat 6. So, kita boleh kata kuis sains mempunyai beza cerapan yang lebih tinggi iaitu 7. Okey, dua soalan yang A dengan B ni, dia link tau. Dia macam ada kaitan lah. So, kalau dia mula kan dia tanya data yang manakah menunjukkan. So, kita bagi tahu lah kan data skor kuis sains. So, soalan kedua dia tanya kuis manakah mempunyai beza cerapan lebih tinggi. So, dia berbalik kepada soalan yang pertama tadi. So, kita akan ambil 15 tolak 8 dapat 7. Tahu? Okey, untuk soalan C pula, antara skor kuis sains dan skor kuis matematik, pencapaian yang manakah lebih baik? Kalau ini pula kita akan tengok dia punya nilai paling tinggi lah. Itulah yang nilai paling baik. So, kalau kamu tengok sini, nilai yang paling tinggi yang paling banyak sekali adalah mestilah dalam skor dalam kuis matematik kan. Sebab kalau kamu tengok dekat sini yang banyak, yang paling tinggi adalah 12. Yang paling tinggi lagi 11, 13. Banyak kan berbanding daripada skor dalam kuis sains iaitu ia ada 12 sikit je, 11 pun sikit banyak juga tapi nombor-nombor lain ada sikit berbanding dengan skor dalam kuis matematik. Oleh itu, ianya mempunyai pencapaian yang lebih baik. Seterusnya, bagaimana ingin membandingkan dua atau lebih set data berdasarkan plot batang dan daun. Okey, yang ini berada pada muka surat 216. Jadi, saya akan menunjukkanlah cara macam mana nak buat dia. Sekejap ya. Okey, sekarang cikgu sedang buka aplikasi Sketchpad. So, cikgu akan tunjukkan macam mana nak mengiralah untuk membandingkan plot batang dan daun ni. Okey. So, kalau kamu tengok kat sini, kita dah ada kan nombor depan dia 3, 4, 5, 6, 7. Ini merupakan nombor batang dia. So, belah kanan dan juga belah kiri ni, belah kiri ni adalah dia punya daun. Okey, dia punya daun. So, kalau kamu tengok kat sini, dia buat 3, 4, 5, 6, 7 kan. Sesuai lah dekat sini, dia punya batang 3, 4, 5, 6. So, belah sini pula ada 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jangan hiraukan gambar kat tepi ni. Saya saja je letak. Nak bagi ceria sikit lah kan. Nampak kosong je. Sajalah letak ya. So, kamu tumpukan dekat soalan ni dulu. Okey, kalau untuk 4, kita akan gabungkan kedua-duanya. So, kita buat yang markah ujian bulan Mei dulu. So, nombor 3, kita ada batang ni 3, 4 dan 3, 8. So, kalau masuk kepada 4 pula, so kalau kamu tengok sini, dia ada 2, 40. Jadi, kita akan letak dia 2 kali kosong. Maaf lagi tulisan tak cantik pula tu yang ni. Okey, seterusnya 43 pula. So, kita letaklah 3 kat dalam ni. Seterusnya 6. 6 ada 2 kali. So, letak 6 2 kali. So, seterusnya 9. Okey, maksudnya dia nombor menurun ke menaik. Ke kiri, dari kiri ke kanan kalau belah sini. Tapi, untuk belah sebelah ni pula,
kita akan masukkan nombor 1 dia kat depan ni. Kita tak boleh letak kat sini. Nanti dia ke belakang macam ni kan? Dia tak. Dia kena ke kanan, dari ke kanan ke kiri. So, jadi, okey, kalau kita tengok nombor 4 ni, so dia ada 41 dua kali. So, 1 dekat sini, 1 dekat sini. Yang tu 2, 3. 2, 2. Silap 2 pula. Sekali je 2 3 dua kali. Salah. Salah no. 3. Lepas tu 3. Okey. Lepas tu 4 pula. 4 pula ada 2. Okey, masukkan 4 2. Okey. Dan 6. So, terusnya nombor 5. Nombor 5 pun sama juga ya. Kalau untuk belah kanan ni, kalau kamu tengok 2, 3 ni semua. So, kamu masukkan 2, 3, 5 ada berapa? 1, 2, 3. So, letak 3 kali 5. Lepas tu, 9 ada 2. So, letak 2 kali 9. Okey, dan yang ni pun sama. Yang belah 5 tu ada 1, 2, 3, 4, 6, 8. Okey, so kamu letak 1, 3, 4, 4, 6, 8 ada 3 kali. Ikut daripada berapa nombor ni. Kalau untuk batang, kita letak sekali je walaupun nombor dia sama. Kalau untuk daun, kita kena letak juga walaupun dia berulang. Macam contoh 55 ni kan. So ada 3 kali 5. 5, 5, 5 untuk nombor 5. Okey,